اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan pengerusi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ihsannya Allah. Allah bagi lagi kesempatan mai solat maghrib berjemaah dan Allah bagi pula ruang duduk saat sambung pengajian kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung pada hadis yang ke-10 lagi pada poin yang kedua. Saya ulang sikit terjemahan daripada matan hadis ni dan kita terus sambung pada poin yang kedua. Daripada Atha' bin Abi Rabah, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila manusia tamak untuk memiliki dinar yakni emas dan dirham yakni perak dengan membawa maksud dikuasai oleh dunia, kasihkan dunia, cintakan dunia. Kita dah hurai pada episod yang lalu
Kemudian disambungkan lagi, mereka saling berjual beli secara inah, tidak kira halal dan haram, asalkan benda tu jadi duit. Kemudian poin yang kedua yang kita nak hurai pada malam ni, iaitu mereka mengikut ekor lembu dengan membawa maksud mengikut pemimpin tanpa membezakan antara perkara benar atau salah, serta mereka meninggalkan ibadah jihad di jalan Allah. Yang tu yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bala, yakni kehinaan. Bala tersebut tidak akan diangkat semula oleh Allah sehinggalah mereka kembali kepada ajaran agama. Hadis diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Jadi hari itu kita dah duk dengar dah sabar-sabi berkaitan dengan satu orang manusia yang terikat, yang kasih, yang cinta nama kata dunia. Orang yang kasihkan dan cintakan dunia ini bukan bererti orang yang ligan harta, bukan orang yang kaya, bukan nanti duk nak kena jual kereta hak duk ada, bukan nak kena nanti daripada rumah banglo turun kepada rumah pondok. Akan tetapi kekayaan dia itu sehingga terlupa akan satu perkara yang dia akan sampai pada sifat baqa, yakni tempat akhirat. Kekayaan dia membuatkan dia rajin main mengaji, kekayaan dia membuatkan dia rajin bersedekah, kekayaan dia membuatkan dia tidak lupa kepada Allah. Itu tidak masalah. Bagaimana para sahabat, ramai di kalangan para sahabat yang digelar sebagai ahli korporat, antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini antara ahli-ahli korporat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama mereka ini bukan tersenarai sahaja di kalangan sahabat yang terkaya, bahkan tersenarai di kalangan sahabat yang dijamin syurga. Wallahu alam untuk poin nombor 1. Jadi hak nombor 2 ni, siapa saya cerita pada episod lalu ni tuan-tuan, susah saya nak hurai, susah tuan-tuan nak terima. Tapi insya-Allah dengan hati terbuka kita nak faham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Pasal kita tak mau kita mendapat kemurkaan ataupun kehinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buat lagu ni untuk poin yang kedua. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan sekalian dilantik khalifah Rasulullah atau khalifah Rasulullah yang disebut sebagai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu. Bagaimana wafatnya Rasulullah, berlaku satu perbincangan di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka pulun duk cari siapa yang boleh menggantikan Rasulullah. Akan tetapi sebahagian daripada puak Ansar di kalangan Khadraj mencari peluang untuk mengambil tempat tersebut sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi para sahabat Muhajirin khususnya, antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan dan seumpamanya, mereka bukan hanya untuk mengisi kekosongan pada kedudukan sebagai Perdana Menteri ataupun sebagai Khalifah, bukan hanya meneruskan legasi ekonomi, bukan hanya meneruskan jawatan sebagai ketua negara, bahkan mencari siapakah yang layak untuk meneruskan dakwah, untuk meneruskan tali Islam itu sendiri. Cerita dia panjang kat situ, cuma kita ringkaskan. Maka para sahabat majoritinya membai'ah janji setia kepada sahabat Rasulullah yang pertama, yang disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau nama pasport dia Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila naiknya Sayyidina Abu Bakar yang digelar Khalifah Rasulullah, gelaran itu kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Duk biasa dengar Amirul Mukminin. Ada orang dia silap sikit, dia ceramah dia kata
Kata Amirul Mukminin yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tu kurang betul. Kerana gelaran Amirul Mukminin nombor 1 digelar kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik Abu Bakar, ia disebut sebagai Khalifah Rasulullah. Maka tuan-tuan sekalian, apabila naiknya Sayyidina Abu Bakar, terus berlakunya cacar merbah. Bukan hanya di kalangan musuh, bahkan di kalangan puak Madinah itu sendiri. Nabi baru wafat, Sayyidina Abu Bakar memerintah lebih kurang 2 tahunnya. Berlaku pelbagai golakan, berlaku pelbagai masalah. Antaranya apa? Ramai yang murtad kerana wujudnya Nabi palsu yang namanya Musallamah Al-Kazzab. Musallamah tu nama dia, Al-Kazzab tu bohong. Orang Kedah kata kencing, lebih kurang. Kemudian pula golongan yang enggan membayar zakat. Kita dah hurai ke belah dah itu, tuan-tuan hak tak bayar zakat ni. Kemudian golongan yang apa nama ni, membantah, mogok atau seumpamanya. 2 tahun dia wafat. Dia merintah, kemudian naik pula Sayyidina Umar. Kemudian naik pula Sayyidina Osman. Dan naik pula Sayyidina Ali. Baik. Saja saya habaq hak tu, saya nak buat lagu ni mukadimah dia. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar, kita dah sebut dah hari tu, dia adalah sahabat number 1. Allah isytiharkan dia di dalam Al-Quran ketika mana peristiwa hijrah yang tuan-tuan belajar hari tu ni. Ketika di dalam gua, di dalam Al-Quran merakamkan bagaimana Rasulullah, Allah sebut idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila berkatanya ia kepada li sahibihi, ha itu berbalik kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yakni Allah mengisytiharkan hubungan persahabatan antara Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Allah isytihar, bukan kita, bukan sultan, tapi Allah mengisytiharkan persahabatan mereka berdua. La tahzan, tak usah duk sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, kata Nabi kepada siapa? Kepada sahabat number 1. Nombor 2, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa ni? Bukan hanya sahabat, bahkan seorang pak mertua Nabi. Kemudian naik pula Sayyidina Osman sebagai pemimpin. Siapa dia? Menantu yang Nabi sayang. Sayang tak sayang kat dekat Sayyidina Osman ni tuan-tuan, sehingga digelarkan Zunurain. Maksudnya apa? Yang telah memiliki 2 cahaya puteri Rasulullah, dengan membawa maksud dia berkahwin dengan 2 orang anak Nabi. Wafat seorang, nikah pula kali kedua. Seperti mana kita duk biasa dengar Nabi duduk lepak dengan sahabat ni, terselak nampak betih, Nabi terselak nampak betih. Siapa mau duk masuk mai, Nabi tak heran pun. Maksudnya Nabi tak perasan, buat tak tahu lah. Tapi kalau nampak kelibat Sayyidina Osman, Nabi terus tarik jubah buat turun. Pasal apa? Malu ke menantu tu. Bagus menantu ni, Nabi sayang sungguh ke dia ni. Sebab tu ketika mana dalam perjanjian Nabi di Hudaibiyah, Nabi nak buat umrah kali pertama pada tahun ke-6 Hijrah, dapat tahu kata Sayyidina Osman ni ditangkap, Nabi cukup marah. Sampai Nabi kata, kita ni tak usah duk balik lagi Madinah selagi mana kita belum menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Nabi sayang ke dia ni. Dan apakah spesial yang ada pada diri Sayyidina Osman? Tuan-tuan, dekatnya dia dengan Al-Quran. Sebab tu nak tengok kita ni hidup ni tuan-tuan, takatlah ni duk hidup sihat ni, petang-petang mau duk jogging, pagi-pagi duk naik itik di Lake Garden, belum tentu mati kita elok. Sebab tu jangan duk hukum orang. Jangan duk hukum orang. Sebab nak tengok ending kita esok tang mana? Waktu nak mati tu. Tu ending kita, permulaan akhirat kita pi celah mana? Menghala ke baik ke, menghala ke neraka, wa'iyadzubillah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau ada staf dalam ni, saya minta maaf lah nak kongsi sikitnya. Masa masuk di Kemtar itu, saya tak tahu betapa besarnya Kemtar sampai tahap tu.
Mau duk lalu tengok gerbang, alah terani je. Rupanya masuk dalam luah. Duk heran tak ada tukang kebun kah? Rumput tinggi. Rupanya depa ternak lembu. Tahun ni kata boleh jual 80 ekor. Tuan-tuan beli lembu kat depa murah. Jangan habaq kat orang. Ni rahsia kita. 4,800 lebih kurang. Tembun pula tu. Kita beli kat luar kebanyakan mahal. Kat 6,000, 7,000. Tapi tulang rusuk siapa piano. Nak buat korban ke mana gearbox tak lepas. Depa tembun. Dengar kata tahun ni atau tahun depan lagi sakan. Depa ternak sendiri. Siapa hak ternak tu? Pakcik-pakcik banduan. Bila masuk tu tuan-tuan sekalian, mau duk nak kena buang belakang lah. Beg duit tak boleh buat masuk, telefon tak boleh buat masuk. Cek pula kita ni. Ustaz kena cek. Angkat tangan, cek-cek apa semua. Dia cek-cek lagu tu lah dia pun. Kita pun tak ada apa lah. Bila mana masuk duk kat surau mereka tuan-tuan oi, mereka duk tunggu kita. Sedih oh. Maaf cakap lah, seolah-olah siapa saya duk mengajak di luar ni. Nampak tu sayupnya. Ada yang pakai baju colour biru. Hak colour biru tu yang tak lama dah lah, lebih kurang setahun 2 hari. Keluarlah tengok dunia luar. Oh lagu ni rupanya Bukit Jannah. Oh ramai rupanya dia kata jemaah Bukit Jannah. Cakap lah dia kata tengok tak ada lagi lah hak lena. Contoh no, sedih oh. Saya kata kat mereka tuan-tuan, saya kata ayah-ayah jangan sedih. Kalau keluar esok ni macam-macam cop orang buah atas kepala kita, macam-macam pandangan orang kepada kita. Tak usah duk heran. Pasal sebenarnya Pak Long, orang luar dengan kita ni sama je. Silat-silat Pak Long lagi dekat dengan Allah. Mereka pakai tunduk, kita pun tengok. Hak duk depan saya ni tattoo penuh. Tak tahulah dia buat kes apa ni, tattoo penuh ni, senyum pun tak. Hak duk seorang ni kerja duk khayau ya, duk layak mata. Hak belah-belah lapis-lapis pencen tu duk belah lek tu. Tengok cecongos gitu. Saya kata Pak Long, tak usah duk risau kalau orang pandang pelik-pelik. Kita ni dengan depa sama aja. Semua pernah buat salah. Tak usah duk mohong kalau duk rasa dia tu bagus. Sebab tu Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Dengan maksud apa? Kita ni ada dosa. Kalau tak ada dosa, pasal apa Allah kata aku suka orang minta taubat? Bila minta taubat mesti kena dosa dulu. Jadi makna kata sama Pak Long dengan depa. Cuma bezanya Pak Long dengan depa, Pak Long orang tahu dah terkantui dah. Depa belum lagi terkantui. Konon-konon duk rasa depa hebat, duk rasa depa mulia, duk rasa depa tu orang dihormati, tapi masih ada dosa depa yang belum kantui. Sekurang-kurangnya Pak Long dah kantui, sekurang-kurangnya Pak Long duduk di sini, sekurang-kurangnya Pak Long solat jemaah 5 waktu, diberi juga dengan didikan agama, dengan membaca Al-Quran pada setiap hari, diberi kerja dengan baik. Silat-silat tuan-tuan lebih mulia daripada orang luar. Mereka pun keluar air mata sedih. Saya nak habang apa tuan-tuan? Jangan pandang seorang kat mereka. Walaupun mereka dapat gelaran banduan tu, tapi ingat, kalau mereka dekat di sisi Allah, kita haduk rasa kemah ni, konon-kononnya belum tentu akhirat kita, hujung ending kita belum tentu ke arah mana kita nak pergi. Jadi tuan-tuan sekalian, nak habang apa? Kita hidup ni lagu mana? Tengok ending kita. Sayyidina Osman, ending dia dibunuh saat mana sedang membaca Al-Quranul Karim. Tu Nabi sayang ke dia sungguh. Sayyidina Ali, tak usah duk kata. Saya nak abang apa tuan-tuan? Ni kono jauh sangat ni. Depa ni setiap orang pernah jadi khalifah. Saya nak tanya, kita mula masuk tajuk kita. Kita selam pelan-pelan lah. Jangan selam mengejut. Tuan-tuan nak faham tajuk ni, kena faham, kena ada alat-alat baru kita faham indahnya poin ni. Yang mereka duk kata kotor, maaf cakap tuan-tuan saya sebut sikit lah, nak bagi mudah faham. Hak mereka duk kata politik kotor-kotor ni, nanti sah. Pasal mu tak faham. Mu tak faham. Bila mu faham, mu kan nampak indah benda ni. Sebab tak faham ikut nafsu, maka nampak kotor.
Kena ada alat baru faham. No? Contoh, siapa kita nak selam dalam laut kan, orang penyelam dia ada alat macam-macam dah. Dia duk cerita kat kita, dia kata Pak Long, dalam laut ni kira amu segak sungguh lah. Ada batu karang, ada tapak Sulaiman. Sulaiman dia tak ada, tapak ada. Ada pula penyu, ada kurita mai. Oh, dia kata cantik sungguh. Kita pun kata tangi nak tengok Selam sat terus bangun. Hang bohong Bohong apa? Pasal kita tak ada alatan apa, kita tak ada ilmu apa. Depa ada alat apa? Tapak kaki itik, ada tonggeh, ada natang celuk selam sampai tempat dia. Indahnya benda ni. Benda ni bukan kotor, tapi sebab tidak ada ilmu maka jadi kotor, habis cacar mabah. Jadi pada malam ni saya tak mengulas secara terperinci sebab tu bukan tajuk khusus. Cuma nak selamat daripada mengundang bala Allah. Yang tu cukup dah pada malam ni. Okey. Saya nak habaq apa lagu ni? Tak mau sambung panjang. Cuma nak habaq selepas wafatnya Rasulullah naik 4 khalifah ni. Kalau tuan-tuan buka balik sejarah, tengok balik, mau duk baca balik. Depa ni siapa? Sahabat Nabi, Khalifah Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin. Tera depa merintah tu pun ada orang tak puas hati. Ada. Nak kata depa tak adil. Hoi, sahabat Nabi Sayyidina Umar dalam bab harta merdak ni boleh rujuk ke dia. Langsung dia tak mau terlibat, tak mau sangkut dengan orang. Antara punca panglima perang Khalid ibnu Walid pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia dah bagi teguran kepada khalifah. Saya duk nampak tu Khalid tu rasa kena pecat dah tu. Pasal dia buat harta ghanimah ni ikut suka dia. Habis kurang lagu tu lah. Memang boleh ambil, tapi lepas tu kita ada undang-undang dia, bukan boleh ambil ikut suka. Apabila wafatnya Sayyidina Abu Bakar, naiknya Sayyidina Umar, terus dia pecat Khalid ibnu Walid. Pasal apa? Pasal dia tak mau harta meredak orang ni dia buat ikut suka. Tu tera dia. Pun ada di bawah dia rakyat dia tu mengatakan dia tidak adil, mengatakan dia zalim. Tu zaman dia. Dia wafat ni, makam dia kat mana? Makam dia dekat dengan makam Rasulullah. Kira pada rujukan, pada sudut panduan, pada sudut ilmu ni number 1. Tu pun hak bawah dia kata zalim. Apatah kita? Jadi yang nak menentukan kawan tu zalim ke, kawan tu tak elok ke siapa? Bukan kita. Kalau kita duk kata itu nafsu, jadi tak ada beza dengan zaman dahulu. Dia tak betul, tak boleh terima, tak betul. Pasal apa tak betul? Kena sebut pasal apa tak betul. Kalau tak betul alasan itu dengan sebab nafsu, tak boleh terima. Dia mesti ada satu garis panduan yang mengatakan mereka ini betul ataupun tidak. Dia mesti ada satu panduan, satu rujukan, bukan dengan nafsu kita. Faham tak ni? Contoh, dia turun bawah sikit, hadut mengajak depan ni kan, ustaz ni tak betul, ustaz ni apa semualah. Hak kata tak betul itu siapa? Hak kata yang membuatkan kita kata wak keluar di mulut tak betul itu main mana? Kalau ikut pendirian kita itu nafsu. Itu nafsu. Tapi kalau satu benda ni kata dia tak betul, tetap tak betul walau mata nampak betul. Jadi jawapan saya nak habaq apa tuan-tuan, iaitu Al-Quran, hadis ataupun agama kita. Tu nombor 1 dulu, simpan yang tu. Nak tengok kawan ni betul ke tak, hak ni betul ke tak, salah ke tidak, zalim ke tidak, bukan kita, tapi Quran dan hadis kata apa? Quran hadis kata depa ni betul, yes, mu betul, walaupun orang nampak mu salah, bagus. Saat itu kita telah pun beramal dengan ilmu. Tapi kalau Quran kata okey, no problem, hadis kata okey, tak ada masalah, kita kata tak okey, itu makna kata nafsu menguasai kita. Kena keluar ke pompong tu. Jangan orang kata jadi bodoh sombong. Dah bodoh sombong pula. Dia dapat ilmu, simpan dalam kepala, beramal. Contoh, naik siapa dia ni? Oh, kawan ni. Kawan ni corak dia lagu mana? Oh, dia bawa ke arah Islam. Baik, Quran kata apa? Quran kata memang kena buat lagu ni. Yes, aku kata betul. Pasal Quran kata betul. Kalau dia buat nampak siapa betul, nampak siapa okey. Oh, bagus. Quran kata tak boleh.
Quran kata jangan dia ambil harta sekian-sekian, jangan dia buat zalim ke orang. Cara dia bawa tu siapa Quran sebut, hak Quran tak bagi. Yes, tetap tak betul. Walaupun dia tu sebaris selorong dengan kita. Dia kenal lagu tu. Nombor satu, simpan yang tu. Tak sini. Ni tak selam gini tuan-tuan ni. Baru parah lutut. Masuk sikit parah paha. Saya ambil balik dialog tadi ni. Orang kata kotor, orang kata tak payah saya cukup. Tak kenal ustaz. Awak tak tahulah dia jadi cacar merbah. Sebab tu saya malah ambil tahu langsung. Tu ada orang lagu tu. Sekali saya habaq orang lagu ni. Satu. Yang kedua, kita faham tuan-tuan, di negara kita ni nak dapat naik siapa tu namanya demokrasi. Zaman Rasulullah selepas pada tu disebut sistem khalifah. Naik yang ni, bai'ah yang ni, naik kawan ni. Sistem tu tak ada dah kat negara kita, tak pernah ada. Negara kita siapa-siapa nak memerintah ia disebut sebagai demokrasi. Bukan demo silat, demokrasi. Apa maksud demokrasi? Ni. Bila sebut yang ni, maka kawan hak kata tak penting tadi ni tak sah duk fikir buat apa ustaz, siapa naik pun kita gaji tetap banyak tu lah. Betul, tapi kena ingat ni sangkut ni benda ni. Sangkut. Pasal kita mengamalkan sistem demokrasi, ada orang tak ketahuan punca lagi. Demokrasi itu menentang apa? Lagu ni saya habaq. Contoh. Ibu-ibu ada kamera kan? Patut duk cengok kepala tengok atas. Okey. Ni puak pertama. Kita tengok nah. Saya mengajak saya tak sebut pun kalau apa. Saya sebut puak. Ni ayat pula tu. Ni. Nombor 2. Puak ni dia tinggi sikit, bakar elok. Ni puak ni yang ketiga. Hak belakang tak nampak, tak apa. Okey, 3 puak ni satu tim, atau kita sebut parti no, untuk mendapat kedudukan di sini. Faham tak? Ni lebih kurang secara ringkas ni demokrasi. Siapa nak boleh duduk di sini? Bukan sewenang-wenang, bukan siapa sistem dia raja. Nak naik ganti raja, kena keturunan raja, sama ada anak dia ikut suka dia. Tu cerita lain, bukan sistem tu. Demokrasi, PM, Perdana Menteri. Nak naik tu kena pakai sistem ni lebih kurang. Siapa yang dapat majoriti, dia duduk di atas. Baik, saya sebut lagu ni. Yang nak jawab kepada dialog yang mengatakan tak penting, yang kata kotor, yang kata tak usah fikir. Fikir ni lagu ni. Nombor 1, puak ni, puak telefon. Bendera dah, bendera telefon. Puak ni non-muslim. Majoriti non-muslim, kafala dia non-muslim, presiden dia non-muslim. Puak yang pertama. Nombor 2, ni hak tinggi gagah ni. Depa ni Islam. Minta IC, yes, Islam. Tapi cara pembawakan dia itu sekular. Dia sekular, dia liberal, senang faham, dia campur ikut kepala otak dia. Dia rasa hak asasi okey. Ni lagu ni. Contoh, bagi panjang sikit, idram. Dia kata, apa salah kita nak buat hiburan? Biar apilah. Anak muda memang suka hiburan pun. Buatlah konsert. Panggil Justin Bieber, hantar main. Ni Bukit Jana ni minat wrestling, Gusti. Hantar main apa nama ni, Undertaker. Undertaker tu boleh tahan kira lagi, tutup aurat lagi. Hantar main drop. Drop tu selok dalam saja. Pentas buat kat mana? Perkarangan masjid, contoh. Dia kata biar apilah nak tarik anak muda. Logik dia. Biar api ke dia? Dia Islam tak? Dia Islam. Tapi bagi dia, orang ramai support dia. Pakai haji, tak ada masalah. Ni sekular. Kasino, judi, biar api lah. Tu kerja mereka, kita dah pergi join buat apa? Bukan kerja kita pun. Siapa kata? Dia ada kuasa tak? Dia ada kuasa. Hak dia bawa tu. Okey, no problem. Jabatan Agama Islam tak usah duk pandai-pandai pecah masuk rumah orang. Tu hak asasi manusia. Duk masuk buat apa?
Biar apilah mereka menikah kada bukan kerja kita tu rumah mereka. Tu. Siapa kata? Pok ni kata. Islam tak? Islam. Ni, orang nak suka misai suka kat janggut, mampu pergi kat mereka lah. Hak telekong suka dekat kain bawai, baju tudung bawai, biar pergi kat mereka lah. Hak asasi manusia. Pimai pun mereka bukan boleh orang anak pun. Contoh, dia kata lagu tu. Ni siapa dia? Ni, hak nombor 2 ni. Islam tak? Islam. Pergi masjid, kopiah 2. Contoh 2 tingkat. Kawan ni, puak ni ayak jernih. Ni pakai kopiah pula tu. Contoh. Kan? Hak ni Islam, tapi dia berpegang sungguh kepada Al-Quran dan hadis. Saya sebut yang ni ya, saya tak konon kat lain. Contoh. Baik. Jadi tuan-tuan, kedudukanlah ni kosong. Depa ni nak boleh naik ni bukan senang-senang ragah naik. Hang tak payah. Biar aku naik. Bukan. Depa cuma boleh menabur bakti, menabur janji, tapi yang memberi kuasa pada detik yang terawal. Siapa? Ni dia, kita ni. Ni hak duk ronda motor petang-petang, hak duk jogging kat Lake Garden ni kita ni. Hak duk di rumah ni, bermula di kita. Penting ke tidak? Penting ah. Simpan sat tepi, ambil sat hak lain topak masuk bagi faham. Nak sebut penting ke tidak ni? Ni jawatan apa ni tuan-tuan? Merintah negara. Contoh. Tuan-tuan oi, bangun pagi nak kena buat apa dulu? Baca doa dulu. Itu adab. Nak masuk tandas kaki mana dulu? Bila ditanya jawabnya kaki kiri dulu. Yang duk sebut kiri kanan tu siapa? Jawabnya adab. Adab tu mai mana? Daripada agama. Tu adab. Hukum. Tuan-tuan nak berniaga, nak jual apa yang kita nak berniaga? Nak jual nasi lemak ke? Nak jual cucuk ke? Nak jual ayam tebu ke? Ikut sukalah, tapi kena ikut hukum. Tak boleh ada tipu daya. Hukum. Hukum tu main mana? Agama. Kita berniaga apa? Kuih je pun. Jual apa? Karipak. Buka-buka karipak, inti kosong. Karipak angin. Tokok, bunyi. Tapi dekat banner tulis karipak mantap. Contoh. Tu namanya bohong, berdosa. Jual ayak tebu. Tulis dekat banner, buh ke atas 100% ayak tebu pekat. Siap kali dengan sisa tebu tu, contoh nak bak pekatnya, tapi dia campur dengan ayak suam, ayak masak. Bohong, tak pakai. Dosa tak? Dosa. Hak duk kata dosa, hak duk kata tak kena tu main mana? Main daripada agama. Padahal berniaga kecil ya, jual apa? Jual karipak. Maklum sebelah jual binatang apa? Jual buah Melaka. Tokok Melaka jauh nak mampus, tak jumpa. Ikhlas ke tak? Kena ke tak? Tak kena. Cara tu pasal berniaga tak kena. Jual ayam penyek sungguh ayam tu tak jumpa. Contoh. Ni hak duk tak kena, hak duk tak bagi, hak duk tak betul, hak kata dosa ni main mana? Agama. Kalau macam tu punya titik beratnya agama, walaupun untuk kita sahaja, pasal apa untuk mereka ni tak menitik beratkan tentang agama? Faham tak ni? Dia lagu tu contoh lain. Nak main lah. Bukit Jana lawan dengan Bukit Larut, hantam bilah janji bukit. Lawan. Berapa bola? Sebelah. Lawan. Yang hak lawan tu pula seluar pendek. Hak Bukit Jana rajin mengaji dia labuh sikit, bawah lutut. Contoh. Hak puak tu Bukit Larut tinggi sangat. Pakai boxer, contoh. Baju tak pakai, nampak pula pusat, no? Kemudian pula main ikut suka. Jadi makna kata hak menentukan aurat tu lagu mana tu mana? Agama. Bahkan dalam bola pun ada undang-undang. Main mana? Undang-undang negara. Kalau hak tu kena ikut. Pasal apa? Nak memerintah dunia, nak memerintah Malaysia, yang menyebabkan yang sangkut paut tentang harta meredak orang ramai.
Pasal apa tak boleh sangkut dengan agama? Faham tak ni? Contoh depa ni, puak ni, depa ni hak depa dah bawa nama depa tu, contohlah hak ni kami puak telefon, kami puak botol mineral, kami puak gelas. Nama hak depa boh tu, organisasi depa tu bukan Islam, tak sangkut dengan agama bendera depa tu, tapi pembawakan prinsip depa tu yang kita nak tengok. Duk lorat apa ustaz, bukannya agama pun. Hak depa bendera tu memang bukan, tapi hak depa bawa tu, hak tu kita nak tengok pasal dia melibatkan kepada pemerintahan negara kita. Jadi makna kata kalau kita abai, contoh kita abai lah, tak maulah ustaz ustaz ceramah meletup kamera pun kami macam tu lah, contoh kita buat abai, tak payah kata hak ni lah, naik puak ni kan. Pasal mereka ni sentiasa duk bagi ceramah tepuk pam lama mikrofon, mereka pun semangat pilah mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi. Puak ni mengundi, puak dia ramai. Pasal orang muda tambah pula hak mengaji payah, mereka seronok ni. Pasal mereka ini sekular. Baru ni panggil mendatang apa nama pun tak tahu, jemput mai. Seronok tak? Weh seronok ah, huru hara. Maklum tu cakap sikit je, sorak. Oh, seronok. Padahal dia cakap lucah. Tapi tak faham. Seronok tak? Seronok ustaz ni. Tapi yang ni nampak syadid, nampak ketat. Dia kata tak bolehlah hiburan lagu tu, pasal Allah tak bagi. Dia rujukkan dia mana? Quran. Hampa nak kata kat saya lagu mana pun katalah. Saya kalah pun tak apa nak buat lagu mana, tapi saya nak bawa, saya nak habaq benda hak kita buat dah ni salah. Pasal benda ni dia mengundang bala Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita hak mengaji ni rasa bi'apilah, kita rasa kotor lah, kita abaikan hak ni, kita sembang lah, naik hak ni. Kalau naik yang ni, caca mereba negara kita, hak nu salah, hak ni naik, hak ni turun, hak nu didakwah, hak ni tosah duk heran. Tosah duk heran. Pasal apa tosah duk heran? Pasal kita tak ambil berat. Maaf cakap tuan-tuan, saya hari tu masa duduk di attack kan, saya mengajak subjek ni semester 3, dak semester 2 hujung-hujung. Nasib baik ada subjek tu. Tuan-tuan, majoritinya anak Melayu kita. Saya kata hampa umur berapa? Ada yang sampai 21 lebih, 22. Daftar mengundi tak? Tak ustaz. Siapa tak daftar mengundi? Semua angkat tangan. Saya kata pula, siapa rasa benda ni tak penting? Semua angkat tangan. Tuan-tuan tengok. Siapa? Melayu Islam kita. Sebab bagi mereka, mereka nampak benda ini kotor, benda ini memecah belahkan. Saya jawab apa? Benda ni tak kotor. Yang kotornya orang yang tak pandai untuk faham benda ni. Benda ni tak kotor. Siapa saya pernah habaq dekat tuan-tuan, tak mah isu tu berat, tak lagi maklum marah kat saya. Habaq bila isu poligami tu kan, orang nampak tak elok, padahal benda tu dibenar dalam Islam. Bukan saya nak suruh nikah lain, cuma nak habaq mindset kita tu. Pasal apa? Kalau ustaz pun kena. Ustaz, tak boleh teman sebut nama saya. Ustaz tu menikah 3. Aku dah agak dah, bukan boleh pakai. Nikah lebih terus tak boleh pakai. Pasal apa dia boleh fikir lagu tu? Pasal dia faham kebanyakan orang menikah lebih ni dia tak betul. Kebanyakan. Pasal apa? Pasal kebanyakan orang tu dia tak faham ilmu. Bila dia faham ilmu, tak ada masalah. Sebab Islam membenarkan. Macam ni juga dengan benda ni. Dah sistem kita macam ni, kita kena faham. Pasal apa orang nampak kotor? Sebab di kalangan mereka ini tidak pandai, tak ada ilmu. Jauh, banyak dengan fitnah, banyak dengan rasuah sebagai contoh, menyebabkan anak muda kita abaikan benda ni. Malah lah ustaz itu sudah kira apa lah, kira bola sudah. Oh Allah, bunyi dah. Selam tak habis ni, buka pinggang sikit tuan-tuan noh, boleh kau noh. Malah tak ada kerja apa kan hari Jumaat. Faham tak ni? Faham lagu tu lah. Ni rahsia ni, rahsia lagi. Pok hak mata sepek tu, cukup umur penuh daftar. Cukup umur penuh daftar.
Pasal apa? Ni nak naik pok ni. Bila naik pok ni, kelebihan depa banyak pasal kuasa ada di depa. Esok bila naik pok ni, hak merana siapa? Ni. Hak dok angkat tangan tadi ni, hak dok rasa tak penting, hak dok rasa buang masa, siapa rugi? Kita. Kita tu siapa? Anak bangsa kita sebagai contoh. Saya nak faham sistem dulu. Saya tak hurai lagi ni, hak lain. Faham sistem dulu. Sebab tu penting. Bermula daripada mana? Bermula daripada kita. Dia bersangkut paut. Nak mencari yang ni, mula datang mana? Di sini. Sini ni hak boleh naik ni siapa? Mula datang kita. Kita siapa? Kita. Mula datang kita tu. Kalau kita buat tak tahu biar habis kali kepala ustaz kurang dah, paling kurang busuk-busuk dah. Dua ni tolak dah. Pok ni tetap naik depa. Esok tu sadok pening kepala lah kalau macam-macam berlaku. Contoh sahaja. Baik. Tuan-tuan boleh selam tak gini? Boleh kono. Sikit lagi. Contoh. Saya sebut contoh ni tuan-tuan insya-Allah faham. Apa hukum ambil wuduk ayat sembahyang? Siapa boleh jawab jadi imam sekali? Tobat dah. Jawabnya sunat. Tuan-tuan nak naik motor, nak ambil wuduk, no problem, dapat pahala. Nak baca Quran, wajib lah. Apa ada lagi? Duduk majlis ilmu lagu ni, tak ada wuduk tak apa, tapi ada lagi, bagus. Makna kata asalnya sunat. Tapi nak sembahyang tu tak kira lah sembahyang fardu kah, sembahyang sunat kah, nak sembahyang syarat dia mesti kena ada wuduk. Hak wuduk tadi ni yang kata sunat tu ditukar terus jadi wajib juga. Pasal nak sembahyang tu. Nak sembahyang contoh isyak saat lagi ni hukumnya fardu isyak. Nak sembahyang isyak tak ada ayat sembahyang tak sah. Hang bacalah kuat terang mana pun tak pakai kalau tak ada ayat sembahyang. Jadi makna kata hak hukum masa sunat tu tukar jadi wajib. Buah kawan ni, maka dia juga wajib. Turun sikit lagi. Ayat sembahyang ni pula dia mai tang mana? Contoh. Dia mai tang mana? Dia mai daripada telaga. Perigi. Kita tolaklah kepala baik tu. Mai daripada perigi. Korek perigi tu asalnya harus. Tuan-tuan nak korek di rumah. Hukum asal harus. Tapi disebabkan deretan daripada mayang wajib nak kena ada wuduk wajib, maka wuduk ni nama apa wuduk? Mai daripada mana? Ciri-ciri dia mesti kena ayat tu mai tang mana? Mai tang perigi. Maka korek perigi telaga tadi ni hukumnya wajib. Dia macam tu. Juga dengan kita. Nak duduk di atas ni, nak dapat satu pemerintahan yang kontrol negara ni. Bukan kontrol rumah. Kita ketua keluarga tuan-tuan, kalau tak kena gaya berdosa kita. Gaji bini lebih, bini pengarah, kita timbalan. Atau bini pengarah, kita kerja guard. Duk kontrol bini tu. Ni abang tengok gaji hang leha tebal juga noh. Abang dah 1,500. Tolak piwai suku lebih kurang 500, ada lagi 1,000. Tolak ni tak apa dia tapi gaji hang banyak noh. Berbelah ribu. Boleh tak separuh tu habuan kita buat rumah? Lagi separuh tu kita buatlah, kita pergi cuti ke. Hukumnya haram. Dia piatok duit bini tak boleh. Tu terah ketua keluarga kecil ya. Ni menyebabkan negara kita, menyebabkan aset negara, menyebabkan nak bagi negara kita ni badatun thayyibatun wa rabbul ghafur atau kama qala lebih kurang. Nak negara kita ni yang berkat, yang ikut sistem Islam yang sebenar, lagi-lagilah penting. Mula tang mana? Tang bawah. Bawah tu siapa? Kita. Tentang clear aku takat tu noh. Saya rasa selam takat jadi ikut. Tapi tak habis gini. Belum lagi masuk ayat Quran. No? Saya sebut lagu ni lah tuan-tuan untuk yang akan datang. Kau nak pederah lagi? Pederah sikit je noh. Habis bang lah. Bulan depan tak ada pula. Lagu tu lah. Bulan depan alhamdulillah tuan-tuan bawa jemaah lagi 2 hari bulan. Balik rehat syak seminggu. Pergi tengok Erdogan, Erdogan, member baik saya. Presiden Turki nak pergi Turki, bukan Erdogan tu. Okey. Saya buat lagu ni lah, saya tinggal yang ni lah. Tuan-tuan sekalian, hari ni saya slow sikit lah. Kita nak tahu dia tu betul ke tidak,
Kena ke tidak ada bawa tu bukan di mulut kita, tapi di Quran, di hadis, di ulama kata apa. Kalau ulama kata tak boleh, tetap tak boleh. Sebab ulama ni dia bukan cakap kosong. Siapa lagu juga dengan khatib sebut tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di kalangan hamba aku ni yang betul-betul takut ni di kalangan para ilmuwan, para ulama. Yang takut dekat Allah ni ulama, pasal daripada ilmu. Jadi makna kata apa tuan-tuan, ulama buat keluar apa-apa pun bersebab. Sebab dia rujukan siapa? Quran dan hadis. Jadi saya nak abang apa tuan-tuan, hak kata betul tak betul jangan nafsu, tapi mesti Quran kata apa. Itu satu. Yang kedua, saya ringkaskanlah, ringkaskan. Okey. Contoh. Kita ambil yang ni. Kita tolak yang ni, kita ambil yang ni. Ni. Sekular punya kepala otak ni. Okey. Kita mengaji. Tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan mengaji, termasuk malam ni. Kita tahu dah, hak tu salah, hak ni salah, hak ni berdosa, hak ni pahala. Okey, tahu dah. Tapi saja nak juga mereka ni. Pasal ustaz dia ni kesangkut dia beradik dengan saya. Saya tak kira lah dia betul tak betul, tapi saya nak juga dia naik. Bila dia naik tu ustaz, kami rasa bebas. Orang perempuan dah tutup aurat pun tak apa, no problem, tak ada masalah. Dia kata, padahal dia orang mengaji. Jadi saya nak habaq apa? Ni kawan hak yang pi petik kawan ni naik ni, kawan ni yang cuba usaha bagi kawan ni naik ni, sangkut dah esok ni? Tu soalan dia. Sangkut dah esok ni akhirat? Ke esok ni depa kalau buat salah, selesai pergi ke depa kita tak kena? Nanti sat. Tengok Quran kata apa? Saya baca terjemahan tuan-tuan sekalian. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 140. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diejek-ejek kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka. Mereka tak heran pun dengan ayat Quran. Siapa cerita dulu-dululah, cerita lama dulu ni. Allah kata makalah mencuri kena potong tangan. Duk potong buat apa? Tangkap mereka tu, kita bagi motivasi kat mereka. Mereka curi apa? Mereka curi tayar. Kalau mereka curi tayar, kita tangkap mereka, bagi motivasi, kita bagi kerja kedai tayar kat mereka. Cakap siapa cerdik tapi tak cerdik. Tuan-tuan bayangkan kawan tu curi tayar Michelin pula tu, dapat tangkap hang pasal apa ni? Saya suka sungguh tayar ni. Tak apalah, dia buat lagu tu nah, curi ni tak elok cik oi. Kesian kat mak pak hang. Tak apalah, esok mai interview. Interview apa balong? Kerja kedai tayar Michelin. Esok baru masuk tak apa. Bulan depan cerah tayar tu. Bukan tu cara dia. Jadi makna apa? Dia mengejek-ejek, dia mengingkari, dia tidak ada keyakinan terhadap ayat Quran. Allah sebut, mu tu Allah buat, kelemahanmu, penawakmu, semua aku tahu. Ni bila mencuri ubat dia apa? Ni dia. Kalau mu buat lagu ni mu zina, ni ubat dia. Allah habaq dah. Tapi dah tak pakai. Oi, dia kata zalim. Contohlah sahajalah nak habaq mai. Kalau macam tu kata Allah, maka apa kata Allah kata apa? Maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka. Jangan join mereka, sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain, kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Di situ ada kalimah innakum idan mithluhum, membawa maksud kalau demikian kamu sama seperti mereka. Sama ni jauh mana? Tuan-tuan tengok surah Al-Ahzab ayat 66 dengan 67. Hak ni jelas. Saya tinggal yang ni habis lah. Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka. Ni cerita suasana neraka tuan-tuan. Allah. Makalah cerita alam akhirat ni sejam tak cukup. Cukup bahaya. Jangan cerita neraka. Cerita kubur cukup dah. Cerita kubur cukup dah. Makan tak habis lah. Awak ustaz biasa masuk ke? Tak biasa masuk lah. Tapi Nabi habaq. Yang kata kubur tadi ni, dah lah duduk seorang, bukan boleh minta tolong siapa. Habis ni cerita suasana neraka ni. Puak mana ni? Puak ni. Ni, aduk, hang mesti kena naik. Hang mesti kena naik. Hang ni puak ni lebih kurang.
Sambung lagi, mereka berkata dengan sesalnya, menyesal waktu tu. Dalam mana? Dalam neraka. Alangkah baiknya kalau kami dahulu, yakni masa di atas dunia dulu ni, taat kepada Allah serta taat kepada Rasul. Bila ada taat kepada mereka ni, taat Allah, taat Rasul tak? Dah. Pasal Allah kata A, mereka ni kata B, dia pergi kata B. Dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu lebih kurang. Dan mereka berkata lagi, yang ni habis wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami. Ini dia. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Tumpang tui tak? Tumpang tui ya. Allah bolak-balikkan kepala, renyokkan kepala dalam neraka. Bagi puak yang tahu kata benda tu salah, tetap membenarkan apa yang mereka buat. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni secara ringkaslah pahaman kita. Nombor satu, tanggungjawab kita terhadap negara tercinta kita. Sistem apa dia guna? Penting tak terhadap kita? Jawabnya ya, penting. Lepas ni jangan lengah-lengahkan masa. Nombor dua, yang nak menentukan zalim ke kawan tu, tak zalim ke kawan tu, tak kena ke kawan tu, betul ke tidak, bukan di kita. Pasal kita ni kebanyakan ikut nafsu. Orang kata dia tu tak betul, mana boleh tak betul? Dia tu betul, dia kawanku. Disebut kawanku itu nafsu. Dia orang lama, dia orang pertama yang mula-mula hak tu nafsu. Jika Quran mengatakan itu salah, maka kita mengiyakan. Kita mengatakan salah juga, maka itu kita benar. Yang kedua, mesti kena ada ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan ingat, setiap apa berlaku di atas muka bumi ni, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik, apa yang kita buat semua sangkut dengan agama. Semua sangkut dengan agama. Tuan-tuan naik motor ke naik kereta ke apa, semua sangkut dengan agama. Walaupun dalam traffic light tak ada dalam Quran, traffic light simpang 4 tak ada dalam Quran, tapi kalau kita pergi langgar lampu tu menyebabkan mudarat kepada orang lain, bukan setakat sakit kita boleh, bukan setakat saman kita boleh, bahkan berdosa. Sebab apa? Dia terikat dengan agama. Itu benda basic bawah, apatah melibatkan orang yang memerintah, yang mencorakkan rakyatnya. Tuan-tuan sekalian, wallahu alam, dia tak boleh derah sangat. Jadi makna kata insya-Allah berkaitan dengan jihad tu, saya rasa kata kita dah hurai, jihad tu lagu mana kalau lebih kurang. Jadi selesai hutang saya dengan tuan-tuan hadis yang ke-10. Jadi insya-Allah pada episod yang tak tahu bila pula, mungkin bulan ni lagi insya-Allah, kita akan masuk hadis yang ke-11 pada tajuk laknat bagi mereka yang menyakiti umat Islam pula dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang kita mengaji ni dapat kita beramai bersama-sama, termasuklah diri saya tuan-tuan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah